Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti mana yang telah saya sebut, insyaAllah kita akan bincang sikit lah. Okey, berkenaan tajuk 1.3 ni. Okey, berdasarkan hasil kerja yang kamu buat. Okey, so kamu ingat kan saya dah bagi kamu satu kerajaan tu ada 6 kan? Ada 6 ke 7 orang, okey, yang buat kerja. So ramai yang hantar, okey, terima kasih. Okey, ramai juga yang tak hantar. Tu nak buat macam mana tak hantar tu. Okey, tapi tak apa. Okey, kita tengok Okey, saya ada pilih yang manalah yang paling kemas, yang paling baik. Kemudian kalau ada pembetulan tu memang saya akan ceritalah, saya akan tunjuk pembetulan yang perlu dibuat. Okey, iaitu tajuk dia 1.3 iaitu kerajaan yang masyhur di alam Melayu. Okey, kita mula Baik, yang pertama, okey, kerajaan Champa. Okey, kerajaan Champa. Saya lupa, minta maaf saya lupa nak cari siapa orang yang buat ni. Okey, saya lupa lah nama. Tapi siapa yang buat ni tahulah dia punya sendiri Okey. So betul lah, okey, apa yang dia buat. Okey, di lokasi, cuma lokasi tu lokasi diasaskan kerajaan Champa ni di Indrapura Okey, ada dia tulis kat situ di Indrapura. Okey, nama pengasas Julian. Okey, antara kejayaan dia adalah berjaya mengatasi ancaman Divek dan meluaskan empayar dia sehingga ke lembah Sungai Merah. Okey, dan punca kejatuhan dia adalah sebab orang-orang Divek ni berperanglah, melancarkan serangan ke atas Champa, sampailah kerajaan Champa ni lama-lama makin jatuh. Okey, yang pertama Funan saya dah bagi contoh hari tu kan. Okey, itu Funan. Saya pun lupa nak masukkan, sepatutnya kita masuk sekali lah. Okay, tapi tak apa. Okey, terusnya yang kerajaan yang ketiga, Sriwijaya. Okey, nampak tak? Siapa yang buat ni? Okey, gambar tak jelas Okey, kerajaan Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta. Apa tu? Tulisan pun tak nampak sangat. Okey, Sriwijaya. Okey, Dapunta Hyang Sriwijaya Okey, diasaskan dan lokasi dia di Palembang. Okey, kalau kamu rasa di Palembang, saya dah betulkan tu di Palembang. Okey, antara kejayaan Sriwijaya ni, okey, yang pertama yang kamu tulis tu menakluk kawasan sekitar. Okey, dia menakluklah, meluaskan jajahan. Kemudian yang paling penting sebenarnya dia menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Okey, Selat Melaka dan Selat Sunda zaman dulu sangat banyak kapal-kapal pedagang yang besar lalu kat situ. So Sriwijaya ni menguasai kawasan dia lah. So banyaklah orang lalu, banyaklah untungnya kerajaan Sriwijaya. Dan sebab kejatuhannya adalah serangan kerajaan Chola. Kerajaan Chola ni salah satu kerajaan di India lah, daripada India. Yang keempat, kerajaan Angkor. Diasaskan oleh Jayavarman kedua. Kemudian tengok yang bawah ni dulu dia diasaskan, tempat asal dia di Hariharalaya. Cek balik buku teks. Dia punya kejayaan, kegemilangan dia, berjaya membebaskan diri daripada Jawa. Kemudian antara kejayaan dia lagi, dia berjaya membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Banyak dan akhir sekali kenapa dia jatuh adalah disebabkan oleh serangan tentera Siam. Itu dia. Itu kejatuhan kerajaan Angkor. Kerajaan seterusnya adalah kerajaan Majapahit. Ni bagus yang siapa yang buat ni bagus. Tak ada kesalahan. Diasaskan oleh Raden Wijaya. Bertempat di Kota Trowulan. Antara kejayaan Majapahit iaitu salah seorang pemimpin dia iaitu Patih Gajah Mada. Orang kata banyaklah sumbangan Patih Gajah Mada ni kepada kerajaan Majapahit, meluaskan empayar, mempertahankan kerajaan daripada serangan luar. Tapi akhirnya jatuhlah kerajaan Majapahit sebab Patih Gajah Mada ni dah tak ada, dah meninggal. Kemudian ada kerajaan Demak datang menyerang kerajaan Majapahit sehinggalah jatuh. Kemudian ada di Kedah Tua. kerajaan Kedah Tua. Ni kerajaan yang pertama lah yang wujud di tanah Melayu.
Okey, diasaskan, okey, dia tak ada nama lah pemimpin dia. Cuma apa yang kita dapat tahu, ada masyarakat di Guar Kepah. Okey, di Guar Kepah ni, masyarakat dia mula berdagang. Bila muda berdagang, lama-lama makin maju, maka wujudlah kerajaan Kedah Tua. Lokasi dia di Lembah Bujang. Okey, lokasi di Lembah Bujang. Antara kejayaan dia, okey, dia maju dengan perdagangan. Kemudian dia menjadi pusat keagamaan adab agama Buddha. Pusat keagamaan, maksudnya orang datang ke Kedah Tua ni untuk beribadat lah. Okey, agama Buddha, okey, zaman dulu. Dan kejatuhannya juga adalah berpunca daripada sama juga tentera Chola dari India. Tentera Chola ni datang menjajah dan menakluk, okey, kerajaan Kedah Tua. Dan kerajaan yang akhir sekali juga kerajaan di Tanah Melayu, iaitu kerajaan Gangga Negara nama dia. Okey, Gangga Negara. Okey, pengasas dia adalah Raja Gaji Saruna. Okey, dan lokasinya bukan pusat pelabuhan ya. Pusat pelabuhan tu dekat mana? Dekat Pengkalan. Okay? Nama tempat tu Pangkalan. Okey. Okey, kerajaan ini kejayaan dia adalah berjaya mempertahankan kedaulatannya, okey, daripada kerajaan Sriwijaya. Okey, kita tahu kerajaan Sriwijaya pun antara kerajaan yang besar. Dan dia berjaya mempertahankan diri dia, okey, daripada jajahan kerajaan Sriwijaya. Dan jatuhnya juga adalah juga disebabkan oleh serangan tentera Chola. So lebih kurang lah pada tahun 1025. Okay, Kedah Tua pun sama juga, 1025. Dia serentak kerajaan Chola ni dia datang serang. Okay, kedua-dua kerajaan Gangga Negara dengan Kedah Tua serentak. Okay, itu sahaja. Okay, terima kasih pada yang buat ni. Okay, yang lain juga yang tak ada yang buat, yang hantar juga pun terima kasih juga. Okay, cuma saya pilih yang paling cantik lah, yang paling kemas. Okay, yang paling gambar pun kena cantik. Okay, nak ambil gambar hantar kat saya pun kena cantik juga. Kalau tak cantik, macam mana saya nak tayang kan? Okay, okay, itu sahaja video pendek. Okay, ringkasan daripada apa yang kamu dah buat. Cuma lepas ni kalau ada aktiviti-aktiviti macam ni, okay, kalau boleh rajin-rajin lah ya buat. Okay, dah hantar. Okay, yang paling penting sebenarnya buat kemas-kemas, cantik-cantik, lawa-lawa. Okay, saya jangkakan ada yang warna-warni, ada yang ada gambar-gambar, tapi tak ada pun yang buat kan. Semua biasa-biasa tulis macam tu. Okay, lepas ni kalau boleh buatlah lawa sikit kan. Baru semangat kita nak tengok kan. Okay, itu sahaja. Okay, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.